Dan kelas kalau kawan awak nak masuk, awak boleh admit tak? Ke saya je yang kena admit? Oh, saya je. Oh, okay. Alright. Kalau nanti awak note saya tengok kat dekat phone, kadang-kadang tak perasan. Okay. Itulah tak, kalau boleh memang semua kena pakai pun kan. Okay. So, kita ada dua topik untuk chapter 2, 2.2 dengan 2.3 ni, diorang ni link tau. So, saya memang kena ajar sekali so that nanti kita boleh buat further tutorial question. Okay. Saya nak tanya yang ni, yang nota 2.2. Okey tak? Nak tanya apa-apa tak? Sekejap. Okey. Memang dia pening sebab awak tak pernah encounter benda ni sepanjang awak study chemistry time sekolah menengah. Tak apa, kita buat slowly. Yang chapter 2 memang saya nak buat banyak exercise tapi awak pergi buat sendiri lah dekat live worksheet tu. So, ni saya lupa something. Kejap. Yang kat sini. Tinggal satu slide. Sekejapnya. Saya lupa nak explain yang ni last class sebab tak sempat. Ini lihat first. Okay. So untuk topik 2.2 dia datang daripada continuation of theory daripada 2.1. Yang ni. So 2.1 saya share screen. Share dah. Lain nampak okay. Saya pun nampak kat phone saya. Okay. Okay lagi tak? Yang tadi siapa? Tak dapat tengok skrin? Ada buat okay lagi? Okay, so 2.1 in summary, awak kena tahu 3 benda ni. Bohr's atomic model, de Broglie postulate and Heisenberg uncertainty principle. Awak just perlu tahu teori je. Okay. Untuk Bohr, dia cakap electron is to move around. Kejap mana nota dia. Saya tunggu ingat pun. Ada dekat dalam answer scheme saya bagi, lupa nak suruh buat soalan ni. Electron is circulated to move around the nucleus at fixed distance. Okay, second, Bohr cakap dia unable to explain the dual nature of electron. And then Bohr juga dia unable to explain the extra lines formed in the emission spectrum.
Okay, awak startkan yang Bohr. Selalu exam dia suruh awak explain pasal Bohr punya teori. So Bohr dia cakap elektron ni, let's say kita ada energy level 1, N1, yang ni N2, yang ni N3. Okay. Let's say kita ada elektron dekat N2, kat N1, lepas tu elektron ni dia pusing dekat N1 je. Okay. Kalau elektron dekat N2, dia pusing dekat N2 je. Okay. And then, elektron dia sebenarnya dia adalah dual nature. Yang ni nanti di Broglie postulate akan explain. Bohr dia tak boleh explain. Lepas tu Bohr dekat dalam emission spectrum, okay. Kejap. Yang ni energy level diagram. Lesson ni emission spectrum. Yang ni untuk contohlah elektron dekat 4n sama dengan 2. Yang ni elektron 4n sama dengan 3. Okay. Tapi dekat bawah-bawah ni dia ada line sikit-sikit ni. Okay. So Bohr dia tak boleh explain these lines. Kenapa terjadi lines kecil-kecil dekat bawah ni, dekat dalam emission spectrum. Okay. Emission spectrum ni kita tak belajar detail lah. Hanya awak perlu tahu lukis line spectrum dengan energy level diagram je. Okay. So di Broglie pun dia cabarlah Bohr punya teori. Dia kata kenapa Bohr tak boleh explain dual nature of electron, sedangkan electrons can behave as wave-like and particle-like. Means electron they move randomly. Okay. So let's say sekarang kita ada same energy level. Kita ada N1 samalah macam tadi N2 dengan N3. Okay. Elektron dekat N1 ni kan, elektron warna biru ni, bila saya bagi energi dekat dia, dia boleh excite pergi dekat N sama dengan 3 terus. Betul kan kita cakap elektron excite kan bila given energy. Okay. So, kita di Broglie cakap mana ada elektron pusing kot satu energy level ni je, tak. Sebab dia kata elektron ni dia ada wave-like. So, dia move randomly. Ikut suka dia lah. Dia nak pergi dekat N3 boleh, dia nak pergi dekat N2 pun boleh. Lepas tu lah, ni tak habis lagi, Heisenberg pula cakap. Okay, Heisenberg dia sokong di Broglie. Dia cakap, okay, fine. Di Broglie cakap, elektron boleh behave as wave dengan particle. Tapi, it is impossible to do simultaneously both the momentum. Saya balik. Both the momentum and momentum ataupun awak belajar sistem buku dia tulis velocity pun boleh, and position of an electron. Okay. So susahlah, dah elektron ni dia kadang-kadang dia pergi dekat N sama dengan 3. So kita tak tahu dia punya kelajuan dia berapa, position dia exactly dekat mana, dekat sini ke, dekat N sama dengan 3 kat sini ke. Okay, so Heisenberg punya principle ni dia further bukan counter attack, dia further develop quantum mechanics. So that's why we are going to 2.2 subtopic. Okay, it's all about quantum mechanics ataupun nama lain dia quantum mechanical model. Okay. Dalam fizik awak ada belajar ni quantum mechanics. Tak tahu sem 2 nanti kot. Tak ingat. Alright. Ada tanya apa-apa tak? Emission spectrum tu yes, for hydrogen. Sebab Bohr ni dia cuma discuss for hydrogen only. Bohr ni dia discuss untuk hydrogen atom.
Lepas tu orang tanyalah, tapi tu macam mana dengan lithium, dengan magnesium yang ada 2 elektron, macam mana dengan aluminium ada 3 elektron. So dia tak boleh explain. Dia tak boleh explain dual nature of electron tu. So de Broglie lah tolong dia untuk explain. Okay tak? Nak tanya apa-apa tak? Yang selalu dalam soalan exam, saya jawab yang tu dulu. Soalan dia suruh awak explain Bohr's atomic model, apa dia punya karakteristik, ada 3 ni. Kalau dia suruh awak explain de Broglie postulate, apa karakteristik 2 ni. Kalau Heisenberg ada 1 ni je. Kena hafal dia punya teori dia. Okay, yang second question. Ada tanya tak? Oh, Heisenberg ni. Okay, boleh. Saya padam balik. Heisenberg ni dia sokong, bukan sokong, dia cabar de Broglie punya postulate. Okay. Ni N1. Ni lah energy level awak, N1, N2, N3 yang awak belajar time SPM kan. Tapi kita boleh further lukis je as line spectrum ataupun energy level diagram. Alright. So, de Broglie dia cakap elektron dekat N sama dengan 1 ni, dia boleh accept pergi dekat N sama dengan 3. Okay. So, apa dia punya momentum dia, apa dia punya velocity dia, laju ke tak laju elektron ni excite, elektron dekat N1 ni. Apa tu? Position dia dekat N sama dengan 3. Dekat mana? Duduk dekat sini ke? Kat belah kanan ke? Kat belah kiri ke? Kat belah atas ke? Kat belah bawah ke? So ada banyak possibility position of elektron yang excited ni. Tu je lah Heisenberg dia kata, dah susahlah nak tahu momentum dengan position elektron yang excited ni. So datanglah satu teori ni, quantum mechanics. Dia kata, tak apa, boleh explain by using these 4 things. Pakai principal quantum number and angular momentum quantum number L. L ni awak nak tulis macam ni pun boleh, nak tulis L biasa pun boleh. Tapi selalunya, bukan selalunya. Kalau dalam study guide, tak sure tulis macam ni. Tapi saya selalu tulis macam ni, ni L saya untuk azimuthal quantum number ataupun angular momentum quantum number. Okay, nah. Jangan tulis yang ni. Yang ni, saya examiner ingat awak tulis 1 pula. Okay, tulis L yang macam ni tau. Macam ni. Alright. Okay. Lepas tu quantum mechanical ni mechanical model lah. Lepas tu dia kata, okay, M boleh N, L, M dengan S. So 4 cara ni kita boleh gunakan to determine momentum and position of electron. Yang ni memang pening. So kita buat slowly lah ya. Okay, N tak ada apa. N energy level, kalau N1 dekat energy level 1 je lah. Okay. Number 2. Yang ni saya dah highlight dah. Awak kena ingat. Yang ni shape. Okay. Kena ingat kalau S adalah kalau L sama dengan kosong adalah S shape. S yang tadi dalam video mana? Tak apalah. Okay. S yang bulat tu. Okay. Kalau L sama dengan 1, P. P yang dumbbell ni. Okay.
D kalau L sama dengan 2, dia adalah D orbital, D yang cloverleaf tu. Okay. F kita tak belajar. Not learning details. F ni kalau awak nak tahu, awak pergilah sambung chemistry dekat uni. Nak ke? Okay, so F kita tak belajar dia punya shape. Kita tak belajar untuk matrix, dia it's very complicated. Okay. So tengok ni. Bila N sama dengan 1, sama dengan 1. Okay. Okay, nak dapatkan maksimum L, mesti N tolak 1. Okay. When N sama dengan 1, so maksimum L, saya tulis untuk lain. Inilah. Kat sinilah, sini ada ruang sikit. Okay. Bila N sama dengan 1, okay. So L sama dengan berapa N tadi? 1 kan? 1 tolak dengan 1 ni memang fix belakang ni. Awak tengok nota awak saya dah conteng-conteng dah. 1 tolak 1. So berapa? Kosong. So ini adalah maksimum L awak. So nanti total L, total L okay, dia akan start dengan kosong, yang ni paling minimum. Lepas tu followed by maksimum. Tapi kat sini maksimum memang kosong, so ada 1 ni je lah. Kosong je lah. Okay. So bila N sama dengan 1, L sama dengan kosong. So dia punya shape L sama dengan kosong adalah bentuk S. So ini adalah 1s orbital. Okay, slowly nah, kita belajar slowly, yang ni memang benda baru. Okay, so that's why kita dapat 1s kat sini. Okay. Yang tu untuk N sama dengan 1. Kalau N sama dengan 2, okay, kita cari maksimum dulu. So 2 tolak 1, 1. So maksimum L dia 1. So tulis 1 kat belakang ni. Okay. Minimum, saya dah kata dah dalam video, minimum mesti kosong. So kosong, 1. So pada sini kita dapat yang ni kosong ni S kan. Bila L sama dengan kosong S, bila L sama dengan 1 P. So kita ada 2S dengan 2P. 2S dengan 2P. Okey tak? Ada apa-apa tak? Oh, yang tu. Okay. Okay, saya explain balik nah. Slowly tau. So, bila N sama dengan 2, so L nak cari maksimum kita pakai formula. So, L sama dengan 2 tolak 1 sama dengan 1. So, 1 adalah maksimum L. Yang ni. Okay. Minimum mesti kosong. Okay. So, bila kosong 1 ada 2 value L. So, represent kosong, L sama dengan kosong. L sama dengan kosong bentuk S. L sama dengan 1 bentuk P. Okay. So nak tahu dia punya energy level ni, dia dah cakap dah N sama dengan 2. So letak 2 je lah kat depan ni. So kita ada 2S dengan 2P untuk value ni.
Tak apa, nanti kita buat exercise. Hopefully we get better. Okay. So bila n sama dengan 3, kita cari dulu maksimum. So maksimum 3 tolak 1 dapat 2. Okay. So value L, 2 duduk belakang sekali. Lepas tu start dengan kosong. Tengah-tengah tu 1 ni awak tambah sendirilah. 0, 1, 2. Okay. Contoh macam n sama dengan 4. Berapa maksimum L? 3. So values L 3. Depan ni ada apa? Nombor berapa depan ni? 0, 1, 2. Okey, 0, 1, 2, 3 bentuk apa? SPDF. So ini bentuk SPDF. So kita ada shape 4S, 4P, 4D dengan 4F. Okey. Kita nak tahu shape dia je based on value of L. Alright. Okay. So M tak ada apa? Awak positif, negatif kan semua value L. Okay. So untuk boleh ke nak pada? Okay. So N sama dengan 1, yang ni adalah bentuk S, yang ni P, yang ni D, yang ni F. Okay. So S sama dengan sorry. So bentuk S, L sama dengan kosong kan? L sama dengan kosong untuk S, betul? Okay. So untuk M, awak just positif dengan negatif kan je values of L. Okay. So L kosong. So kosong je lah, kita tak ada positif kosong ataupun negatif kosong. Kita tak ada. Okay. So dapat je lah ni satu orbital. Ni namanya orbital. Orbital diagram. Nanti awak tambah. Okay. So bila P, mana P? Awak tengok nombor yang L maksimum ni tahu untuk tahu shape. Kan? Tadi saya dah explain dah. N1, N2, N3 dengan N4. Tengok belakang ni je. Okay. So kalau bentuk P, 1 ni boleh jadi negatif 1 dengan positif 1. Kosong-kosong je lah. So dapat 3 values M. So dia ada 3 orbital diagram untuk P. Untuk D, L sama dengan 2 maksimum. Okay. Kita ada 2 ada negatif 2, ada positif 2. 1 ada negatif 1, positif 1. Kosong-kosong je lah. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 1, 2, 3, 4, 5 orbital diagram untuk D. Okay, F tak payah ambil tahu pun tak apa. F tak penting. Kita tak buat orbital diagram untuk F untuk level matrix. Okay, so kita just belajar S, P dengan D sahaja. Okay. So awak tengok balik nota lukisan awak tadi. Awak lukis lagi. Ni. Tengok. Okay, ni S orbital kan? S orbital dia ada satu shape je. Satu orientation je. Okay, dia just bulat, lepas tu axis ikut suka awak. So dia ada satu je lah. Satu orientation. Orientation. Okay, so untuk S dia tak kisah. Okay. Untuk P, kita ada PX, PY dengan PZ. Okay. So P kita ada PX,
PY dengan PZ. Betul lah. Berapa total orientation? 3 orientation. Yang ni 3 sebab dia cuma kita boleh fill in 3 je untuk P. 1, 2, 3. Okay. Untuk D berapa dia punya orientation? Orientation tu yang ni XYZ tu. Okay, D ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so D dia ada 5 orientations. So that's why dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 orbital diagrams. 5 orbital. Orbital diagram yang complete nanti. 5 orbital. So satu ni, yang ni untuk DXY, yang ni untuk DXZ, yang ni untuk DYZ and so on. Yang ni untuk DX square minus Y square, yang ni untuk DZ square. Okay. Tu saya dah buat nota dah. So P ada 3 orientation, so dia ada 3 orbital. D ada 5 orientation, X, Y, Z tu, so dia ada 5 lah orbital. Orbital dengan orbital diagram ni sama je. Okay. Pening sikit lah. Nama apa? Kena. Sebab nanti kan exam dia kadang-kadang dia suruh draw dx square minus y square. Dan nama ni tak payah hafal, awak just tahu lukis je. So nanti awak lukis lah. Yang lukis tu saya tak repeat balik lah sebab dia panjang kalau nak repeat balik. Dia just macam tu je lah awak lukis. Axis tu semua fix. Okay. Lepas tu ni, nama panjang ni awak kena hafal tau. Mana highlighter? Nak highlight. Yang ni yang nama panjang ni. Principal quantum number N. Yang ni pilih salah satu tau, azimuthal ataupun angular. Saya ada angular lah. Angular momentum quantum number L. Magnetic quantum number N. Electron spin quantum number S. Sebab kadang soalan tanya, what is S? What is the quantum number of S? What is the quantum number of S? So awak kena bagi tahu nama panjang dia ni. Dia adalah electron spin quantum number. Try lah hafal. Kalau tak hafal pun tak apalah, satu markah je. Saya pun selalu confuse. Okay. Alright. 12.30 dah. Okay, so spin tak ada apa. Spin kita ada upward dengan downward, and then arrow awak mesti half-headed. Okay, sebab yang ni kira baru setengah, dah lama pun setengah elektron, so setengah je lah. Kalau buat macam ni dah kira, ni tak ada apa. Ni bukan elektron dah. Okay, elektron semua setengah, half-headed. Okay, tak apa, nanti kita slowly buat question. Okay, kelas yang ni. Ya. Yang N ni tak ada apalah. N ni awak tahulah. N1 shell pertama.
Yang ni number 2 dengan number 3 ni. Yang ni memang related. Related sebab kita nak kena tengok maksimum L untuk tahu value M. M tu ada positif negatif, dia ada berapa jenis. Okey. Tak apa, saya pun ajar so slow. Saya kira tengok balik nota ni. Okey, ingat F kita tak belajar sangat tahu. Just awak boleh tahu memang wujud. For S, for P, for D, for F memang wujud. Okey. Okey. So kat sini lah function dia. Kita nak tahu elektron tu wujud ke tak dekat position ataupun momentum tu. Okay. So which of the, ni tutur soalan nombor 2. Which of the following quaternions number are not allowed? Explain your answer. Okay. So kita buat satu-satu. So when N sama dengan 1, saya rasa kecilkan sikit kot. Sana lah pula. Okay, kita try buat yang first. So when N sama dengan 1, L sama dengan, cari yang maksimum dulu. Mesti 1 tolak 1, which is kosong. Okay. So value L dia kosong je lah. So bila L sama dengan kosong, L sama dengan kosong, M dia ada positif negatif tak kosong? Tak ada. So M sama dengan kosong lah. Okay. S either positive or negative half. S positive or negative half. Okay, kita check. Allowed ke tak allowed? So bila N sama dengan 1, L sama dengan 1, betul ke? L sama dengan 1 ada ke? L sama dengan 1? Tak ada. So yang ni not allowed. So explain L must be 0. Tak boleh 1. Ni tak boleh. Nampak dah? Nampak saya lukis lah. Okay, kita try nombor 2. Lepas tu nanti awak buat sendiri. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Okay. When. When. Malah nak tulis. Okay. N sama dengan 3. So L maksimum. Tolak sesat dalam kepala. L sama dengan apa? 2. Lepas tu lagi 1. Lepas tu lagi 0. Okay, setiap value L ni, dia punya M lain. So kalau L sama dengan 2, M dia berapa? Betul-betul. Tapi tengok soalan. Soalan kata N sama dengan 3, L sama dengan 1. Okey, kita buat L sama dengan 1 je. Tak payah bazir masa dalam exam. So bila L sama dengan 1, M sama dengan berapa? Negatif 1, 0, positif 1. Okey, kita tengok yang ni je. Okey, spin memang okey. Positif negatif half je. So allow ke tak allow untuk nombor 2? Allow, yes. Okay, tak ada masalah. N sama dengan 3, L sama dengan 1 memang ada. M dia. Okay, bila L sama dengan 1, M sama dengan 0 ada? Memang ada. So, allow. So, tak adalah explanation dia. Okay. Kita try nombor 3.
Okay, nombor 3, N sama dengan 3, L sama dengan 1. Saya tengok yang atas ni je lah. Sama je kan? Ya ke? Tengok dulu. Ni ada masalah kat sini. Kalau L sama dengan 1 memang ada. Tapi M ada ke negatif 2 dalam ni? Tak ada. Okay, so not allowed. Awak kena tengok value L tu tau. Kalau L sama dengan 1 awak highlightkan yang ni. Kita tengok yang ni sahaja. So, not allowed. So, cakaplah M equal to negative 1, 0 or positive 1 only. Okay, nak try buat sendiri tak? Picture tak sempat. Okay, try. Nombor 4 ni memang dah nampak dah mana salah. Kat mana? Mana tak payah fikir. Dekat S. Ni. Soalan senang. So, explain S cannot be positive 1. Ataupun nak tulis S must be positive half or negative half pun boleh. Tak kisah. Ikutlah explanation awak. Yang penting allow tak allow ni betul. Okay, kita discuss terus je lah. Sebab dah 12.45. Okay. Tengok balik yang ni. Untuk number 5. N sama dengan 3. Ada ke L sama dengan 3 kat sini? Tak ada. So, not allowed. Sebab L cannot be 3. Ataupun L must be 2, 1 or 0. Tak payahlah. Kita buat yang pendek je lah. L cannot be 3. Okay, nombor 6. Last. Betul, kenapa? Betul ni awak tengok kat sini je. Tak payah buat calculation panjang-panjang pun kalau dah expert. Ni dah L1, main mana M ada 2 pula ni. So, kata M cannot be positive 2. Okay, rasa okey sikit dah? Okay. Next page ada apa? Alright. Nanti awak tambah sikit. Dalam video saya tak mention. Okay. So, untuk S orbital, dia cuma ada satu loop. Satu loop ni. Satu. Yang ni semua ni. Ni kita panggil loop lah ni. Ni. Okay. So, untuk S, dia kan kalau ikut yang cucuk tak cucuk ni, ada lecturer dia ajar tak cucuk semua. Ada lecturer ajar cucuk semua. So, saya ajar cucuk semualah. Okay, nanti kalau awak tanya lecturer lain, nanti dia adalah cara lain dia nak lukis. So, awak ikut saya je lah. Okay. So, untuk P ada 2 loop. Ni 1. Ni 2. So, buat nota. So, P kita ada 2 loops. Okay, nanti saya akan share PDF slide ni. Okay, untuk D ada berapa? 4. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okay. So, D orbital ada 4 loops. Okay, so saya tak explain dah yang ni.
So make sure nanti lukis semua lob ni sama besar. Tak mau macam ni. Tak mau. Ni tak mau. Lob dia tak sama besar untuk di orbital. Okay, and lukis ni satu markah je tau. So jangan risau sangat. Kalau tak boleh jawab, proceed to next question dalam PSPM. Ni semua ni satu markah je. Tapi kalau dia tanya 5 markah lah semua. Okay nah, yang tu je. Dan ni awak hafal sendiri lah. Saya dah explain dalam video. Okay. So untuk terms, ni awak kena take note, electronic configuration adalah sama dengan SPDF notation. Okay. Contoh ni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ni, yang ni kita akan follow Aufbau principle. Yang kat video 2.3 tadi. Okay. Contoh apa nak? Apa yang 5? Contoh kita ada proton number, elemen dengan proton number 9. Fluorine 9. Okay. So cara nak lukis electronic configuration ataupun SPDF notation, dia akan start dengan 1 dulu. 1s2. Okay. Kenapa 2? Nanti saya explain. And then 2s2. Ini awak jangan pulakan lah. 2p ada 6 elektron fully filled. 6, 7, 8. Oh ni dah terlebih dah. Okay. So sini dah ada 4. Okay. P tadi berapa orbital? Kalau tengok balik yang tadi. Dia punya apa tu, dash dia tu. Yang tu kita panggil orbital. Ni. P ada 3. So saya explain kat sini je lah. So nanti awak tambah nota. Okay, untuk S kita akan isi 1, 2 elektron. Okay. So half ni awak jangan kira half tau. Half ni bukan 1. Ni dah 1 elektron, ni 2 elektron. So ni 2 elektron. So S boleh isi minimum 2 elektron. So tu dah elok sikit. Okay. Untuk P dia ada 3 orbital. Okay, sama lah macam kat atas ni. So satu orbital untuk 2 elektron. So total kita boleh isi 6 elektron. Untuk D ada berapa total kita boleh isi? 5 darab 2 je lah. 10 elektron. Lepas saya buat nota kat sini. Sana tu serabut sangat dah. Okay, 12.50 dah. Okay, kita buat kat sini lah. So kalau S 2 elektron. Kalau P total dia boleh isi 6 elektron. Kalau D 1, 2, 3, 4, 5. 10 tak muat elektron. Ish. Cantik tak cantik? Tulis balik. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti awak buat tambahan nota lah. Okay. So contoh macam fluorine tadi, kita akan isi 1s2, 2s2 and then 2p. 2p berapa? Nak cukupkan 9? 2p 5. Apa ini nanti kita belajar nanti. Okay. And then set of quantum number, awak mesti tulis dalam bentuk bracket. N dia berapa? N dia 5. L dia 2. M dia negatif 2. S dia positif half.
Ataupun awak tulis cara panjang pun tak apa. N sama dengan 5, L sama dengan 2, M sama dengan negatif 2, and then S sama dengan positif half. Okay, dua-dua cara boleh lah. Awak nak bracket number terus ataupun bracket tulis N, L, M, S pun boleh. Okay. So orbital diagram, okay, mana yang betul? Kanan ke kiri? Elektron kena half ke full headed? So mana yang betul? Kanan. So ini pangkah. Okay. Orbital diagram, sama ada awak buat kotak ni, saya tak suggest lah, makan banyak masa. Ataupun buat macam saya ni, dash-dash je. Tu, saya tulis kat bawah. 1s2, 2s2, 2p3. Okay, buat yang ni lah senang. Buat dash-dash ni je, tak payah buat kotak, makan banyak masa. And then setiap 1s, 2s, 2p tu semua kena jarak. Ni semua kena left space. Jangan dekat-dekat. Sebab dia orang ni different energy orbital. Okay nah? Okay. So first describe the term orbital. Term orbital adalah 3D space around the nucleus whereby the probability to find an electron is higher. Yang awak hafal je lah. Saya stop sampai sini je kot. Siasat yang ni. Okay, 2.3 kita memang kena campur sekali. 2.3 kita akan belajar Aufbau, Hans dengan Polis. Okay. Starkan yang Aufbau. Yang ni selalu soalan suruh awak explain dia punya. Bukan explain, write the definition. Okay. Aufbau awak kena ingat tahu yang rainfall ni. So let's say saya ada elektron yang banyak. Elemen dengan 15 elektron. 15 proton, sorry. Okay. So 15 kita akan isi dulu 1s. Berapa tadi maksimum boleh isi s orbital? Tengok ni 2. So 1s2. Lepas tu ikut arrow ni. Lepas tu 2s2. Lepas 2s kita akan isi 2p. So 2p berapa maksimum boleh isi? 6. So ini total dah ada berapa dah? 6 tambah 2 tambah 2? 10. So kita perlukan lagi 5 nak isi. Okey, tak cukup lagi, so kena sambung lagi. Lepas isi 2p kita akan isi 3s. 3s berapa boleh isi? 2. So 3s2. So baru 12. Isi lagi. So isi lagi. Lepas 3s, 3p. Lepas 3p berapa boleh isi? Okay, so 3 lah. So baru sini total 5. Sebab tu lah kena hafal Aufbau. Tak diberi dalam exam lah. Yang ni paling penting untuk survival chapter 2 awak. Okay. So dia bukan ikut isi 1, 2, 3, 4. Tak nah. Sebab kalau awak tengok sini, kalau kita sambung, lepas isi 3p, kita isi 4s. Lepas isi 4s, tiba-tiba patah balik dekat 3D. Kat sini pelik sikit. 4s dengan 3D ni.
Sebab 4S ni dia lower energy daripada 3D. So that's why kita isi dulu 4S. Awak ikut je lah rainfall ni. Okay, tak Afbau. Oh, 5 minit lagi. Saya anggap awak mesti semua dah lapar. Okay. So Hans Rule saya dah explain dalam video. Isi single dulu macam awak lah. Kat matrix single dulu, semua single. Nanti kat uni barulah couple. Okay, couple dengan opposite spin. Bukan couple dengan same spin lah. Okay, poly dia tak ada kata apa. Dia kata kalau satu elektron tu dia ada satu quarter number je. Elektron kedua tak boleh, dia punya quarter number lain. Tu je. So saya tinggalkan awak dengan ni. Buat 2.3 dulu. Soalan yang ni senang sikit. Yang number 1 dengan number 2. Page 15 ke? Page 35. Page 35. Okay, buat dua ni je. Sebenarnya saya dah upload dah tau skema dalam Google Site. So nanti boleh awak check mana yang awak salah tu, nanti awak tanya saya. Okay nah? Tu saja untuk hari ni. Okay, slowly nak belajar ni, benda baru tak pernah jumpa. Okay, tu saja. Thank you semua.